Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ustazah ingin berkongsi tentang satu cerita mengenai satu perjanjian yang pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW bersama para sahabat. Perjanjian ini disebut sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Mungkin ada dalam kalangan murid-murid yang pernah mendengar tentang perjanjian ini tapi tidak mengetahui jalan penceritaan perjanjian ini. Jadi, pada hari ini, Ustazah akan bercerita mengenai kronologi berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting bersama-sama dengan para sahabat. Baginda Rasulullah pun menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu, mereka membuat persiapan untuk menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Mereka pun berangkat ke Mekah dengan membawa haiwan ternakan untuk disembelih di Baitullah nanti. Bilangan kaum muslimin pada ketika itu adalah seramai 1.400 orang. Mereka pun memulakan perjalanan. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Setibanya di Usfan, Nabi Muhammad SAW telah mendapat satu berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan Rasulullah. Oleh itu, baginda Rasulullah SAW telah menggunakan kebijaksanaannya untuk memilih dan melalui jalan-jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai untuk sampai ke Mekah. Namun, mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Mereka pun meneruskan perjalanan sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhenti di satu tempat yang bernama Thaniyatul Mirar, yaitu berhampiran dengan Hudaibiyah. Hal ini kerana unta baginda Rasulullah yang bernama Al-Qaswa tidak mahu lagi meneruskan perjalanan. Di tempat inilah, baginda telah dikunjungi oleh Budail bin Warqa al-Khuzai yang bertanyakan tentang tujuan baginda dan kaum muslimin ke Mekah. Dan baginda pun memberitahu dan menegaskan bahawa tujuan mereka hanyalah semata-mata untuk menunaikan umrah. Namun, musyrikin Quraisy masih tidak berpuas hati dan menghantar beberapa utusan lagi. Antara utusan yang telah dihantar untuk berunding dengan Nabi Muhammad SAW ialah Urwah bin Mas'ud. Namun, Urwah bin Mas'ud telah meyakinkan kaum musyrikin Quraisy bahawa tujuan Rasulullah dan kaum muslimin untuk ke Mekah adalah untuk menunaikan umrah sahaja. Ketidakpuashatian kaum musyrikin Quraisy telah membuatkan Rasulullah mengutuskan Sayyidina Utsman bin Affan untuk berunding dengan kaum musyrikin Quraisy. Tetapi beliau telah ditahan dan tersebarnya berita palsu bahawa beliau telah dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW pun mengajak kaum muslimin untuk berbai'ah, iaitu berikrar untuk mempertahankan hak dan kesucian Islam. Ikrar taat setia itu telah dinamakan sebagai Bai'atur Ridwan yang telah berlaku di bawah sepohon pokok. Dan selepas itu, kaum muslimin telah mendapat berita bahawa sebenarnya Sayyidina Utsman tidak dibunuh. Apabila tersebarnya berita mengenai Bai'atur Ridwan tadi, maka musyrikin Quraisy berasa takut dan gerun sehingga mahu membuat satu perjanjian damai. Lalu, Suhail bin Amru telah diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda Rasulullah bersetuju dengan syarat-syarat yang dikemukakan. Walaupun merasa sedih kerana tidak dapat menunaikan umrah pada tahun itu, Rasulullah SAW telah meyakinkan para sahabat bahawa ini adalah salah satu daripada perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Memandangkan rombongan Rasulullah dan kaum muslimin tidak dapat meneruskan perjalanan ke Mekah, maka baginda Rasulullah telah memerintahkan kaum muslimin agar bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan yang telah dibawa oleh mereka bersama-sama serta bercukur rambut di Hudaibiyah. Namun,
Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Mekah telah dihalang oleh musyrikin Quraisy hanya berdiam diri dan tidak ingin melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apabila melihat keadaan seperti itu berlaku, akhirnya isteri baginda yang bernama Ummu Salamah telah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Dan akhirnya, apabila kaum muslimin melihat Rasulullah bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Baiklah murid-murid, begitulah kronologi atau jalan cerita peristiwa perjanjian Hudaybiyah berlaku pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Kita akan melihat isi-isi perjanjian Hudaybiyah pada sesi pengajaran pada akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.